Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zurfina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara nahdihi wa jahada bi jihadi liyawmiddin amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Amma ba'd. Barakallahu subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz wa man yuhajjir fi sabilillahi wajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati Tuan pengurusi masjid serta timbalannya, para IDK yang berusaha, sahabat Tuan Haji Ahmad yang telepon saya setiap saat mengingatkan saya, alhamdulillah, serta sahabat seorang lagi Faizul, tak main ini, Fairuz, masya Allah, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi hidayah kepada kita untuk sama-sama kita berada di satu tempat yang Allah paling suka, yang dikenali sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama kita bersolat jamaah yang baru tadi kita selesaikan, dan seterusnya Allah masih memberi kekuatan kepada kita untuk kita berada lagi di masjid ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi, apakah ini yang dimaksudkan dengan taman syurga? Dan dijawab oleh Nabi SAW, ianya adalah majlis ilmu. Masya Allah, Allah. Jadi Allah memberi peluang kepada kita untuk kita duduk di sini, untuk kita berkongsi-kongsi akan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyar muslimin muslimat rahimahumullah, Allah yang menghidupkan kita dan Allah jugalah yang akan mematikan kita. Hidup pasti, dan hidup ini akan menjadi lengkap apabila adanya kematian. Masya Allah. Dan datanglah akan kembali juga. Entah bila kita nak kembali, wallahu a'lam, kita tak tahu. Allah kulihat, ada masa yang Allah berikan ini, kita gunakannya dengan lebih bermanfaat untuk mendapat keredahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita menjalankan kehidupan kita seharian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pelbagai nikmat kepada kita. Hari ini kita duduk di sini pun atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa nikmat Allah, manalah kita untuk kita pun tak tahu. Masya Allah. Nah, ada kalanya manusia seringkali, mereka yang hati dia sudah benar, seringkali dia akan orang kata kata mana ada nikmat, tak nampak nikmat Allah, hampa yang kata nikmat Allah, tapi mana ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang-orang sedemikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh rujuk dalam surah Ar-Rahman
di mana berulang kali Allah tanya, berulang kali Allah tanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban?" Allahu Akbar. Apalagi nikmat Tuhan yang kamu nak dustakan, wahai manusia, wahai jin. Allahu Akbar. Ayat ini Nabi baca kepada jin. Nabi suatu hari dipertugaskan untuk pergi berdakwah kepada jin. Apabila jin dengar ayat ini, terus mereka mengatakan, tidak akan ada satu nikmat yang lebih daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya Nabi SAW, sahabat tanya, bagaimana keadaan kamu sewaktu kamu berdakwah dengan jin? Nabi kata, jin lebih hebat daripada manusia. Sebab mereka terus mengambil pengajaran. Apabila ada sesuatu yang sesuatu larangan, mereka terus akan mengucap nauzubillah. Apabila ada suatu kebesaran, jin akan mengucap subhanallah. Tapi kita walaupun kita dengar apa-apa, kita lupa biasa aja. Kadang-kadang keluar kalimah-kalimah yang tak sepatutnya. Mampun. Lupa macam tu. Kalau 12 KL, siul. Itu selalu kita dengar kalimah-kalimah sedemikian. Masya Allah. Cantiknya Islam, macam-macam kita boleh urai. Masya Allah. Cantik itulah yang tarik saya pun masuk Islam suatu ketika dahulu. Allah Akbar. Masya Allah. InsyaAllah nanti saya cerita sedikit macam mana saya berhijrah. Bulan hijrah saya laku sungguh. Memang tutup tak handphone yang lagi satu, tak ada tahan, orang call masuk. Tak berhenti. Itu cuti pulang 3 kali terus. Jadi macam tu. Hari Sabtu tu kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah isyak. Pada Ahad ceramah motivasi SPM, pelajar-pelajar dekat sekolah menengah selama. Habis itu habis ceramah motivasi, ceramah mahal hijrah. Habis itu sekolah menengah sahadah pula. Habis itu pergi majlis SPS Jawi, ajar mukhalaf pula. Allah Akbar. Ajar fardu ain kepada mereka. Malam tu kuliah maghrib. Tak berhenti sampai sekarang. Mahal hijrah ni laku sangat-sangatlah kan. Laku macam mana? Laku luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah. Sebab apa? Kisah saya sendiri macam mana saya berhijrah. Orang nak dengar. Masya Allah. Ada pilihan kalau ini memberi manfaat, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya hari ini kalau kita tengok Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, namun kita bukan kata kita ni, ada segelintir orang yang di mana mereka tidak tahu macam mana nak guna nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok antara semua nikmat yang Allah beri, antaranya yang Allah beri kepada kita nikmat bernafas, nikmat berkeluarga, nikmat beranak pinak, nikmat dalam mencari rezeki, nikmat dalam bersahabat, macam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun yang paling agung Allah berikan kepada kita yang tidak dapat kita hitung, apatah lagi nak membalasnya. Itulah nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan, saya rasa banyak penceramah akan cakap benda ni, kerana mukadimah mereka mesti kena ada benda ni. Iman dan Islam, hebatnya Islam. Allahu Akbar. Hebatnya iman ini. Melalui Islam inilah, Masya Allah, tabarakallah, kita tahu, tuan-tuan, kita tahu siapa dia Tuhan sebenarnya. Hanya Islam saja mengajar kepada kita Tuhan yang layak disembah bukan lain, bukan siapa, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada pelbagai agama di luar sana, macam-macam cara diguna untuk menyembah, tapi semuanya tak betul. Yang betul hanyalah Islam. Boleh kita banyak bertanya kepada kita, habis Hindu mai tak mana, Buddha mai tak mana, Kristian mai tak mana, Bahai mai tak mana, semua agama ni mai tak mana, kan? Semua itu bukan Allah yang bagi kat mereka. Allah hanya utuskan Islam sahaja, tuan-tuan. Daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad SAW, Allah hanya utuskan Islam sahaja, tuan-tuan. Apa maksud Islam? Apa maksud Islam? Kalau kita tanya, Islam adalah sembahyang 5 waktu, berpuasa, itu adalah antara rukun-rukun yang ada dalam Islam. Tapi Islam itu apa dia? Islam adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertauhid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid itulah yang membezakan kita dengan
orang bukan Islam. Pasal apa? Pasal orang India. Saya dulu Hindu. Saya tengok tak ada pun orang Hindu buat apa. Agama Hindu ajak buat benda jahat. Ada tak orang Hindu ajak mereka, agama mereka ajak suruh buat jahat? Tak ada. Setahu saya masa saya Hindu pun mereka kata hang tak boleh mabuk, hang tak boleh berzina, hang tak boleh berjudi. Bagus dah. Dia ajak benda yang baik. Nah, kita duduk agama Buddha pun dulu sama juga. Ajak benda yang baik. Kristian pun bagus. Ajak benda yang baik. Jangan minum, jangan makan babi, jangan buat benda ni. Nah, itu saja. Semuanya ajar benda yang baik. Namun kenapa Islam dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab tauhid. Kita tengok, walaupun orang India, orang Hindu dia percaya ada satu Tuhan di atas itu, memang ada satu Tuhan, dia mengaku memang ada Tuhan. Masya Allah tabarakallah. Memang setiap satu India dia mengaku. Kalau masa di India, sini saya tak tahu, sini ada segelintir di India, kalau mereka nak pergi berubat apa-apa, siapa-siapa tu orang-orang Hindu, apabila sudah tak boleh berubat, last kali final mereka akan pergi ke masjid. Sebab tu di India orang panggil Nagor Dargah, kalau semua India kena. Mereka tahu kalau dah tak boleh pergi mana, itulah tempat paling last kita kena pergi. Tanya dekat mana-mana orang India, Nagor Dargah tu apa dia, semua akan tahu punya. Nah, sama juga keluarga saya pun dulu. Nah, kalau tak boleh dah, last kali buat apa? Beli sekilo beli sekilo gula dengan satu sikat pisang, pergi bagi dekat masjid nak mereka makan. Sebab semua tahu ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dia ada di atas. Namun mereka tidak bertauhid kepada Allah. Apa dia buat? Mereka sembah berhala. Itu masalah mereka. Itu untuk orang-orang itu apa kata Allah? Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Mengapa kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang berhala, sedangkan berhala itu sendiri diciptakan Allah Akbar. Allah dah bagi jawapan kepada mereka. Hampa jangan gaduh pergi sembah berhala. Tu dia Allah tu ada atas. Hampa kena sembah. Mereka percaya. Begitu juga dengan orang Kristian. Allah Akbar. Bagus agama Kristian. Cantik ajaran mereka. Mereka percaya ada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalimah Allah sampai sekarang belum reda lagi. Betul tak? Dia tengah gaduh. Mereka pun gaduh. Kami pun nak guna kalimah Allah Subhanahu wa taala. Mereka duk gaduh sampai hari ini. Artinya mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah, tapi mereka tak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya kepada Allah, namun keimanan mereka beri kepada Nabi Isa dengan Ibu Maryam. Allah Akbar. Namun kita berbeza sangat-sangat sebab kita mengamalkan tauhid. Pasal apa dia tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami tidak akan sembah mana-mana melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membezakan kita dengan umat lain. Allah Akbar. Masya-Allah tabarakallah. Nah, itu hebatnya Islam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tak ada tolak bandingnya, yang tidak boleh dibanding-bandingkan dengan mana-mana agama pun. Masalahnya orang tak kenal Islam lagi. Itu saja. Malaysia kita ni orang kenal Melayu. Minta maaf saya. Islam mereka tak kenal lagi. Bayang tengok kalau betul mereka kenal Islam, ini dah berapa tahun kita merdeka? 57 tahun pun. Biarlah 60 tahun pun kita letak kita merdeka. Berapa banyak yang masuk Islam? Tak ada. Murtad ada. Saya facilitator murtad. Saya tak bohong. Saya tahu berapa banyak kes yang ada. Tapi di UK dan di negara-negara barat berlaku sebaliknya. Di mana gereja-gereja semua dah kosong dah. Semua pakat masuk Islam. Pasal apa? Mereka sampaikan Islam. Itulah Masya Allah. Mereka sampaikan Islam. Apabila kita sudah dapat Islam ini, dia rasa seolah-olah macam, ya Allah, tak cukup sekadar aku seorang saja. Orang lain pun aku kena pergi bagi tahu benda ni, sesuatu yang kita dapat. Satu pusaka yang betul-betul tinggi nilai dia. Takkan kita nak simpan kat kita juga. Kalau anda kata kalau kita bagi kat semua, Masya Allah, semua akan selamat. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Hari ini para sahabat mengucap kalimah syahadah, esok mereka akan bawa mai 10 orang masuk Islam dengan mereka. Allah Akbar. Hebatnya dakwah Nabi SAW
SAW, orang buta boleh masuk Islam. Ada tak kita baca kisah tu? Ada tak Nabi berdakwah dengan kita? Ada tak Nabi sebut Islam macam ni? Orang buta tak nampak Islam, tapi dia boleh masuk Islam. Pasal apa? Akhlak Nabi SAW. Sebab tu orang pernah tanya dekat saya, Ustaz Syah, bagaimana kita nak berdakwah dengan orang bukan Islam? Saya kata, tak usah duk pergi khusus, tak usah duk pergi mana-mana, tak usah duk bazir duit. Hampa nak bazir duit, beli benda yang lagi manfaat, beli sirah Nabi, beli buku-buku atau kitab-kitab berkenaan dengan akhlak Nabi, belajar akhlak Nabi dan amalkan akhlak Nabi di dalam diri kita ni. Masya Allah, tabarakallah, kita boleh dah berdakwah dengan orang bukan Islam. Allahu Akbar. Saya tak bohong, tuan-tuan. Video saya mula-mula masuk dalam YouTube. Lepas pada dapat anugerah ni, orang minta sangat-sangat daripada tahu kisah hidayah saya ni. Lepas masuk dalam YouTube, video tu disebarkan kepada semua orang. Yang tengok semua, kebanyakan orang India tengok. Lepas tembak saya macam-macam. Lepas kata saya ni monyet lah, lembu lah, kerbau lah, macam-macam keluar, tuan-tuan. Tak heran kita. Alhamdulillah, dalam pada tu 3 orang boleh masuk Islam. Bukan saya yang bagi masuk Islam. Sekurang-kurangnya dakwah sampai. Tidak. Setiap satu kita tak boleh mengislamkan siapa-siapa pun. Pasal apa? Hidayah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kuasa kita, bukan kuasa Nabi pun. Allah dah apa dengan Nabi sendiri? Wahai Muhammad, tugas kamu adalah menyampaikan hidayah. Aku yang punya, Allah yang punya. Jadi sekurang-kurangnya kita sampaikan doa. Nah, seorang dalam lagi tunggu dan ambil giliran dia tunggu lagi dekat SPS. Dia kata, Ustaz ajar saya dulu semua Islam, saya tengok bagaimana, baru saya masuk Islam. Saya tahu sebab hidayah belum sampai. Sekurang-kurangnya dia sudah berjinak dengan Islam. Nah, saya mengajar fardu ain, bawa dia sekali masuk dalam kelas. Yang mu'alaf lain tak pernah telefon saya. Dia setiap kali telefon, Ustaz esok ada kelas, Ustaz esok ada kelas, esok ada kelas. Alhamdulillah. Itulah kewajipan kita. Itulah yang Nabi dengan para sahabat buat. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Nah, tengok hijrah Nabi. Allahu Akbar. Masya Allah. Hijrah Nabi ada peristiwa dia, ada sebab dia. Sebab apa? Setiap satu yang Allah jadikan kepada kita ada sebab dia. Nah, hijrah Nabi. Pasal apa? Nabi nak kena keluar malam-malam, tengah malam, lari lagu tu saja. Nah, bukan Nabi bukan lari, Nabi keluar. Nabi perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya pergilah kamu daripada meninggalkan kota Mekah ni, pergi ke Madinah. Masya Allah. Kalau Allah nak Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah boleh turunkan buruk, bukan buruk Allah Akbar. Betul tak? Allah boleh bagi buruk kepada Nabi SAW. Senang saja boleh pergi, sekejap kelip mata boleh pergi. Allah boleh buat sebab Nabi memang terkenal dengan mukjizat. Pasal apa mukjizat Nabi tidak dibukukan, tidak dihebah-hebahkan? Pasal takut nanti kita akan jadi macam puak-puak Kristian. Pasal apa? Pasal Nabi Isa AS, mukjizat dia terang-terang orang nampak. Bila orang nampak terang-terang, apa jadi kepada semua? Lepas dia balik dah pergi naik ke langit, semua tu sembah dia. Itu masalah. Sebab itu mukjizat Nabi tak tunjuk banyak-banyak. Walaupun Nabi punya mukjizat lebih hebat daripada segala Nabi yang Allah pernah utuskan. Pasal apa? Takut lagi kita pun letaklah gambar apa, ukir gambar Nabi, kita pun disembah Nabi. Allah Akbar. Nah, tapi jangan ingat Nabi tak ada mukjizat. Mukjizat Nabi lebih hebat. Ada seorang paderi Kristian pernah menanyakan kepada seorang, apa nama dia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Ibnu Qatadah atau siapa nama dia, lebih kurang macam tu. Dia biasa tanya dekat paderi itu, tanya dekat beliau. Dia tanya, kamu ni apa yang hebat orang Islam? Nabi kami tengok Nabi Isa AS boleh buat macam-macam. Mayat pun dia boleh hidupkan. Hampa punya Nabi biasa buat apa? Dia tak kata apa. Beliau bawa paderi itu pergi ke satu kubur. Dia kata, bangunlah kamu wahai mayat. Mayat tu bangun terus nyanyi lagu. Terkejut. Pasal apa? Mayat tu kata, saya ni dulu penyanyi. Lepas tu dia masuk balik. Allah Akbar dalam. Tu paderi itu tak boleh masuk Islam. Tak, paderi itu kata apa? Hampa ni pengikut Nabi Muhammad sahaja pun boleh buat dahsyat.
boleh buat kerja macam mana Nabi kami buat. Apatah lagi Nabi kamu tu lagilah hebat sebenarnya. Itu sebenarnya. Dan Nabi lagi hebat daripada salah satu mukjizat Nabi kita boleh tengok dekat mana? Azan kita sendiri. Kita semua tahu mukjizat azan, betul tak? Selama mana bumi dah pusing, selama tu azan tak berhenti. Jadi selama mana bumi ini hidup, belum lagi kiamat, selama itulah nama Nabi Muhammad SAW dilaung-laungkan. Nah, dalam azan kita baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak, hebat tak hebat Nabi SAW. Dalam utusan beratus-ratus, beribu-ribu utusan Allah Nabi dan para Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tak mana-mana Nabi atau Rasul Allah dan malaikat selawat ke atas mereka, melainkan Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Hebat tak hebat? Itu pun sudah cukup menceritakan mukjizat kepada kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, hijrah. Apa maksud hijrah, tuan-tuan? Diambil daripada kata Arab hajarah. Apa maksudnya? Berpindah. Berpindah lagu mana? Daripada rumah flat pergi ke rumah batu, apa, rumah double story. Tak ada, tuan-tuan. Ulama kata apa? Berpindah daripada darul kufur ke darul Islam. Itulah yang berlaku kepada saya. Berpindah daripada darul kufur ke darul Islam. Allahu Akbar. Nah, 9 tahun dahulu saya ini dok raya di Pawali. Duduk dengan ibu bapa saya. Allah Akbar. Hari ini Allah ubah perjalanan saya. Hari ini saya duduk sini dan pergi berkata dah pergi sampai JB dakwah itu. Pergi berdakwah saja. Saya sampaikan Islam. Saya sampaikan apa yang saya dapat. Apa dia harta yang saya dapat. Harta ini saya nak berbahagi-bahagikan kepada semua. Itu yang saya nak buat. Allah Akbar. Allah memberi kesihatan dan kudrat kepada saya untuk berbuat demikian. Masya Allah. Tuan-tuan, saya rasa banyak ustaz dah mai dah daripada hurai habis dah pasal berkenaan hijrah Nabi. Namun kita tengok satu dua pengajaran yang ada di dalam penghijrahan Nabi SAW. Kita tengok, tuan-tuan, Allahu Akbar, siapa yang mula-mula start buat mai kalender hijrah ni, kita tengok siapa dia? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia pasal apa? Pasal dia hantar pi surat semua dekat governor-governor dia. Apabila surat itu dikembalikan, satu hari Wali Abu Musa, salah seorang governor dia hantar balik surat tu. Bila dia tengok surat, apabila Umar berkata dia tengok surat, dia terima surat tu, dia pun rasa macam jangan. Awak kita umat Islam tak ada tarik, tak ada apa, macam tak ada bulan, tak ada apa di dalam surat itu. Jadi dia yang mula-mula start nak buat takwin. Dia yang mula-mula start nak buat. Bagaimana Umar Al-Khattab buat? Tu dia dipanggil semua sahabat dia mai bersidang musyawarah. Sebab tu saya nak kata satu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, musyawarah ataupun mesyuarat adalah sesuatu yang penting di dalam umat Islam. Setiap satu kita ini mesti kena ada naluri. Apabila dipanggil mesyuarat karya apa saja, tolong hadirkan diri. Pasal apa? Menghadapi mesyuarat itu macam-macam kita boleh tetapkan. Nabi, perkara pertama sewaktu Nabi nak tetapkan Islam, hukum Islam, perkara pertama Nabi buat, panggil semua sahabat dan bersidang, bermesyuarat, dan sahabat akan melontarkan. Sebab apa? Ayat perintah untuk bermesyuarat ada di dalam Quran. Surah Al-Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyaffirhum fil amr." Mohonlah ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyaffirhum fil amr. Bermesyuaratlah kamu untuk menentukan segala urusan itu. Nampak Allah sendiri perintahkan kepada kita, bermesyuaratlah kamu untuk menentukan segala urusan itu. Apabila Nabi sudah tak sahabat mengamalkan perbuatan itu. Sahabat lekat sangat-sangat dengan sunnah Nabi semua itu. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab panggil semua datang dan mereka bermesyuarat, sehingga Sayyidina Ali yang memberi cadangan. Okey, kita buat hijri, tarikh hijri 00 bila ada orang kata kita buat sempena kewafatan Nabi. Sayyidina Umar kata tak mau. Ada orang kata sempena keputeraan Nabi, tak mau. Itu mirip kepada agama lain, kita tak mau. Fikir Sayyidina Ali bagi tahu apa salahnya kita buat sempena hijrah Nabi SAW. Ini satu cadangan yang bagus. Okey, terus kita buat. Kita ambil hijrah Nabi SAW untuk menentukan takwim. Tapi bila? Dia tanya, bila? Allah Akbar. Dia tanya, bila kita nak buat?
Semua ada pakar kata, kita buat satu Ramadan, tak mau. Kita buat Safar, tak mau. Sayyidina Umar fikir, apa salahnya kita buat di Muharram? Pasal apa? Orang baru balik daripada haji. Bila orang balik daripada haji, dia seumpama macam suci, kan? Dia muslim, kan? Kalau dapat haji mabrur, memang hati dia dah suci, dah muslim dah, dengan semangat azam yang baru. Jadi kita ambil Muharram sebagai tahun hijrah untuk kita. Artinya hijrah itu, sebenarnya hijrah itu berlaku di bulan Rabiul Awal. Cuma untuk nak letakkan takwid, Sayyidina Umar ambil dan letak. Cuma cantik hijri ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah yang paling tepat berbanding dengan Masihi yang kita guna. Siapa yang tahu tarikh lahir kita bulan Islam? Kita tahu tak? Kita tak tahu. Macam saya, bukan apa, saya sendiri pun tak tahu. Duk tengah cari-cari dalam kalender Allah. Tapi bila kita sudah tahu benda ni, apa salahnya kita berusaha cari balik. Hari ini saya bulan Ramadan, bulan puasa, kuliah penuh, tazkirah penuh bulan Ramadan. Tapi kebanyakan semuanya khilaf. Pasal apa? Saya bagi tahu tarikh hijrah, mereka pergi tulis tarikh Masihi. Itulah yang berlaku kebanyakan. Pipi ada dua ustaz. Ustaz bukan hari ini. Ustaz hari ini 17. Tu dia, saya ingat 17 Ramadan ni lah tu. Bukan 17 Masihi tu dia. Pasal apa hari ini? Barat tentu. Hari ini tunggu betul dah. Kita tengok hari ini tarikh apa? Hari ini 28 hari bulan 10. Berapa Muharram? Kita dah lupa dah. Kita tengok berapa Muharram ni. Tidak. Dah jadi macam tu. Inilah agenda Barat, Allah Akbar. Agenda Nasrani, agenda Yahudi. Itu kan Allah dah sebut di dalam Quran. Walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wahai Muhammad, Yahudi dan Nasara ini selagi tak menyusahkan hampa, tak menyesatkan hampa, selagi tak bagi hampa ikut mereka takkan duduk diam. Tuan-tuan, itulah cara macam mana dia dah masuk ke dalam budaya kita, ke dalam budaya pemikiran kita. Dia bawa main tarikh daripada dalam masa saja dia sulit boleh mainkan boleh main dalam bidang kita. Masya Allah. Kita tengok orang putih main menjajah Pulau Pinang suatu ketika dulu. Allah Akbar. Dia main duduk dekat Pulau Pinang. Perkara pertama yang dia kaji apa dia? Hadis Nabi SAW. Sungguh benar. Dia tengok orang Melayu kita, orang Melayu Islam kita, dia tengok, hampa pakoi nah. Tak gaduh, laki perempuan semua kencing berak, semua buah kayak besar kecil semua duduk. Tidak. Tak kira laki pun kena duduk kencing. Allah Akbar. Itulah sunnah Nabi, itulah Nabi yang ajak kepada kita. Dia tengok macam mana dia nak masuk dalam minda kita, dia buat main jamban duduk. Hari ini kalau tak ada jamban duduk tak sah. Jadi macam tu dah. Tidak. Dia tengok kita orang Melayu Islam kita dulu makan lagu mana? Duduk dalam talam. Makan lagu tu. Tidak. Semua pakai makan. Tu dia silaturahim. Cara Nabi makan lagu tu. Ataupun sekurang-kurangnya pun dalam pinggan kita makan dengan tangan. Dia tengok hampa pakoi yang makan dengan tangan dan pakoi. Bila dia tengok makan dengan talam, lagi bagus sebab silaturahim kuat. Macam mana dia nak pecahkan kita? Dia bawa sudu dengan garpu. Oh dia. Kita pun pakai hantam dengan sudu dengan garpu. Yang terbaru bawa pisau. Saya tak terlepas, buat juga. Ambil pisau, mula-mula pertama sekali nak pergi mana? Nak pergi makan chicken chop. Tu dia. Makan chicken chop, potong-potong ayam. Tu dia lompat tu. Bapa di depan, Allah Akbar. Orang punya ramai, madu nak ambil, duk buat bodoh makan je. Pelayan tu main, dia tanya, awak ni tak mau makan kan? Tak mau, tak masak. Tu dia bohong. Sunat dia terbang pergi sana. Allah Akbar. Nak kawal lain, nak jaga muka, kata dia terbang pergi sana. Allah Akbar. Sejak tu dah tinggal dah. Tak ada pakai pisau-pisau semua. Allah Akbar. Cara dia nak masuk ke dalam minda kita, itu cara dia buat. Kita pun pakai pulun ikut apa yang dia buat. Allah Akbar. Masya Allah. Dia tengok orang Melayu Islam pakai pakoi tutup aurat. Semua pakoi dia tengok. Dulu siapa nak pergi sekolah, bayang tengok kita pergi sekolah lagu mana. Pakai seluar pendek dulu. Tidak. Perempuan-perempuan pakai penifong. Tidak. Yang biru. Nampak tak macam mana dia masuk dalam minda kita. Kita pun pakai seluar pendek pergi sekolah. Kaki ada kudik kan? Tak ada kudik tak gaduh. Ini pergi masuk juga. Allah Akbar. Tak
ni tak terlepas. Polis pun sama. Dulu-dulu punya polis pakai seluar pendek. Pasal apa? Pasal orang barat macam mana memerintah kita. Allah Akbar. Hari ini kita pakai kurun pergi boykot McD, boykot itu. Saya bagi tahu, boykot yang paling utama yang kita perlu lakukan adalah tinggalkan budaya mereka, bukan makanan mereka. Makanan mereka hari ini kita tengok boykot apa? Orang kita yang duduk sana. Betul tak? Pergi tengok. Allah dia hangat-hangat tai ayam tuan-tuan. Saya tahu dah benda itu. Mereka panggil, Ustaz Syah, mai pegang banner. Saya kata tak apalah, saya ada kerja lain. Saya tahu benda ni satu hari depan akan corner balik juga. Macam mana pun tak percaya, saya pergi tengok lepas habis kuliah. Tak ada orang kita macam tu kan. Jadi Nabi kata yang paling bagus buat apa? Tinggalkan budaya mereka. Itulah paling bagus. Hijrah paling bagus, tinggalkan budaya mereka. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dalam kisah penghijrahan Nabi SAW bersama sahabat yang paling dia sayang, Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila Nabi pergi jumpa, Nabi pergi habaq dekat semua sahabat, apa semua pakat hijrah. Semua hijrah dah. Semua hijrah secara bersembunyi. Yang hijrah secara lantang, secara terang-terang, Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata apa dekat orang-orang kafir? Dia kata, siapa nak bini mereka jadi jatuh? Janda. Siapa nak jadi bini mereka janda? Siapa nak anak-anak mereka nak jadi anak yatim? Siapa nak ibu bapa mereka kehilangan anak? Mai tahan saya. Tu dia. Itu bapa tu singa Islam tu. Sayyidina Umar. Tak ada siapa berani pergi. Tak lain semua pergi dengan cara masing-masing, pelan-pelan tapi tunggu Sayyidina Abu Bakar. Nabi pergi dekat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, Abu Bakar, jangan pergi lagi. Hang akan berteman. Tapi Sayyidina Abu Bakar di dalam hati dia sudah berdoa, ya Allah, jadikanlah Rasulullah ini teman aku. Allah makbulkan doa Sayyidina Abu Bakar. Untuk itu daripada sejak Nabi bagi tahu dah, dia dah siapkan unta dah untuk Nabi. Atur sahabat, Masya Allah. Nabi kata apa sebulan-bulan mereka dengar tuan-tuan. Itu dia bawa pergi sini. Saya keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Mereka duduk tengah keluar. Nabi keluar mana? 10 orang duduk depan rumah Nabi. 10 orang duduk depan Nabi. Macam mana Nabi boleh keluar? Macam buruk keluar kotak. Tak ada tuan-tuan. Nabi baca doa. Itu saya kata, setiap satu pergerakan, setiap satu aktiviti yang berlaku dalam penghijrahan itu mengajar kita 1001 sebenarnya. Nabi baca doa. Nabi baca doa apa? Nabi ambil segenggam pasir. Nabi baca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin ayat nombor 19. Nabi tabuk atas kepala mereka tak nampak. Maksud ayat itu lebih kurang, minta maaf saya lupa dah. Maksud ayat itu lebih kurang Allah sebut Allah telah menutup pandangan mereka. Ayat ini arwah bapak mertua saya ajar kepada saya. Dia kata, Syah, hang kalau nampak roadblock polis atau JPJ, hang baca ayat ni. Polis dengan JPJ tak gaduh, tengok hang, dia kata. Awak, ayo, hang baca ayat ni. Pasal apa? Pasal saya ni IC ada, bukan Bangla. Saya orang Malaysia. Saya lesen pun ada apa. Saya pun pelik awak bapa mertua saya kata lalu tu. Rupa-rupanya dia yang tak ada lesen. Allah Akbar. Dia nak ajarkan kita semua. Tu dia 68 tahun tak pernah ambil lesen. Kerja pesara hospital bawa ambulan. Bila itala saya tak bohong. Hospital pulih, ambulan driver, arwah bapa mertua saya. Macam mana tu? Bawa pesakit tak ada lesen. Macam mana dapat kerja pula tu? Dia amalkan ayat ini tuan-tuan. Sungguh benar. Nah, jadi Nabi dah ajar. Satu, Nabi ajar kepada kita apa kita kena buat? Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap satu umat Islam kita ini apa kita kena buat sentiasa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Nak sampai dekat Gua Tur itu, kaki Nabi tercedera. Lagi beberapa kilometer nak sampai, kaki Nabi tercedera, terpijak batu tajam. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar tengok kaki belakang mana Nabi tu, dia jalan dengan kaki yang sakit. Sayyidina Abu Bakar tak kata apa, tak boleh pergi dokong Nabi.
Dia dukung Nabi, tak rasa. Walaupun rasa berat, tapi syukur pada Allah sebab dia dapat sentuh Nabi, badan sang Nabi. Dia bawa Nabi masuk di dalam Gua Thur. Sebelum nak masuk, apa Sayyidina Abu Bakar buat? Dekat tangan Nabi. Wahai Rasulullah, kamu tunggu sini. Mai cek masuk dulu. Dia pergi cek dulu. Habis semua okey, baru dia mai hambatkan Nabi. Masuk. Nabi pun masuklah dulu. Kemudian baru masuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kena masuk-masuk, kena gigit dengan, kena ketik dengan, orang kampung saya kata skorpion. Sini kata no. Kala jengking. Orang kampung saya panggil skorpion. Kena dengan skorpion. Sakit punya sakit. Lepas tu Nabi duduk di dalam Gua Thur itu, Nabi rasa letih. Nabi kata nak tidur, nak baring sekejap. Sayyidina Abu Bakar tak hirau pasal sakit dia. Dia bagi paha dia kat Nabi. Suruh Nabi baring atas paha dia. Sedang Nabi dah relax macam tu, Sayyidina Abu Bakar punya sakit pisau tu sedang naik. Nah, tak boleh tahan. Tak boleh tahan atas pada sakit itu, menitik air mata tu kena pada Nabi. Nabi bangun tanya, wahai Abu Bakar, apa sudah jadi? Kaki saya kena ketik dengan skorpion, wahai Rasulullah. Dia kata. Nabi tak buat apa. Ludah ambil air liur, sapu saja, hilang bisa. Allahu Akbar. Nah, punya hebat mukjizat Nabi. Awak Nabi nak lari pula. Awak Nabi nak hijrah lagu tu pasal pengajaran untuk kita. Bukan pengajaran untuk Nabi, pengajaran untuk kita. Allahu Akbar. Daripada situ apa pengajaran yang kita boleh dapat? Cari sahabat, kalau carilah macam Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang sanggup buat apa saja untuk kita, sahabat yang betul-betul mendidik kita, sahabat yang ajak kita pergi ke masjid, bukan sahabat yang ajak kita pergi duduk kopi kedai. Bukan sahabat macam tu. Sebab tu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah sebut apa? Kunu ma'as shadiqin, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Allah Akbar. Nampak tak? Setiap satu pengajaran yang kita dapat daripada proses hijrah itu, Allah nak bagi teladan kepada kita. Hampa kena buat lagu ni, hampa kena buat lagu tu. Allah Akbar. Lepas tu bila Nabi dengan Abu Bakar duduk di dalam Gua Thur itu, orang Quraisy dah sampai dah. Mereka kata, gua ni saja kita belum masuk lagi, jom kita masuk. Mereka turun-turun dari unta. Sayyidina Abu Bakar nak kata dah, habislah kita hari ni, wahai Rasulullah, mereka nak masuk dah, mereka nak masuk, habis kita. Nabi letak tangan belakang Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata dekat dia, Abu Bakar, jangan khawatir, jangan takut. Bukan kita dua orang saja ada di dalam gua tu. Ada tiga. Jumlahnya ada tiga. Sayyidina Abu Bakar tanya, yang siapa yang ketiga? Nabi sebut Allah. Nabi sebut Allah. Apa pengajaran yang kita dapat daripada situ? Apa saja jadi ke atas kita, jangan kita hilang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hilang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pasal kita hilang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut kawan ni hebat, kita percaya dia. Sebut bomo ni hebat, semua akan ingat dia hebat. Nah, hari ini kita tak percaya, kita tak yakin kepada Allah. Kita yakin kepada Ibrahim Madzin. Kenal Ibrahim Madzin? Bomo VIP. Semua pakai yakin kepada dia saja. Konon-konon dia boleh cari kapal terbang. Hari ini entah hilang di mana, kita pun tak tahu. Hilang sekali dengan MH370, wallahualam, kita tak tahu. Nah, sahabat seorang nak pergi jumpa dia hari itu. Kita halang dia, jangan pergi syirik benda ni. Dia kata, dak, bomo ni hebat, hantar tengok belakang VIP. Dia kata, memang hebat bomo ni. Lantak hang pergi lah, kita pun kata. Dia pun pipi, balik muka Allah Akbar. Kita tanya awak, hang jadi lagu ni muka orang Penang kata 25 dik. Dia kata, aku pipi kedai dia tutup. Itulah orang dah hafal anda. Dia pergi Australia, dia nak tarik tu MH370 tu. Kan dia dah hafal dalam TV. Hang gatai nak pergi tengok dia pasal apa. Dia kata bukan dia tak pergi Australia, dia pun pergi cari bomo lain. Biar betul. Bomo VVIP pergi cari bomo VVIP tak? Kita tanya lagu tu, pasal apa dia nak pergi cari bomo lain? Dia kata dekat kita, drop
teropong yang dia guna cari MH370 tu, MH370 orang balai. Orang curi teropong tu. Jadi dia nak pergi cari bomo, nak tahu siapa curi teropong tu. Allah Akbar. Kalau tanya kat dia, dia tak boleh bagi apa. Kalau yakin pada dia, dia pun tak boleh buat apa. Keyakinan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Apa kata Allah di dalam Quran? Wa qad rabbuka hatta yatiyakal yakin. Yakinlah kepada Allah sehingga kamu mati. Itulah keyakinan yang kena ada. Itulah keyakinan yang Nabi guna. Itulah keyakinan yang saya guna sewaktu ibu saya dan keluarga saya hambat saya keluar dari rumah. 9 tahun dahulu. Allah Akbar. Ingat lagi kisah anak Tok Sami tu, ayah Tok Sami tu dia sayu dah seorang Allah. Bapa saya Tok Sami besar, paling besar, bukan badan, ilmu besar. Tok Wan saya, datuk saya ni Sami pertama yang datang ke Pulau Pinang masa penjajahan Jepun. Masa penjajahan Jepun, orang India pakai buat kuil dekat sini, tak ada Tok Sami, mereka bawa main datuk saya dari India. Datuk saya turun main sini seumpama macam David Beckham, kena iPod main sini. Dia lah main jaga kuil dekat Pulau Pinang ini dan mendidik ayah saya serta banyak Tok Sami besar-besar yang ada di Pulau Pinang, semua anak murid datuk saya. Nah, saya anak lelaki sulung. Bapa saya didik saya anak suruh saya jadi Sami. Alhamdulillah tak jadi Sami itu. Kalau ada hari ini saya duduk dalam kuil pakai pengurat perempuan. Itulah saya buat dulu. Allah Akbar, Masya Allah. Nah, demi nak mendapat kebenaran, nak mendapat kebenaran satu demi satu agama saya anuti. Allah Akbar, Masya Allah. Hidayah yang pertama Allah berikan kepada saya, umur saya 8 tahun. Waktu tu nak pergi ke sekolah, bangun nak pergi mandi, masuk, sebelum nak masuk dalam toilet, tiba-tiba dengan azan. Walaupun 8 tahun dengan azan, entah itu pasal apa saya pun tak tahu. Sungguh benar seumpama orang tu main azan dekat sebelah telinga saya. Sebenar betul-betul. Saya ingatkan hati saya berdebar-debar. Azan masuk ke dalam hati, duduk di dalam hati. Itu juga boleh hafal dah azan. Percaya sungguh benar. Betul perkara ini. Tapi saya tak kenal Islam, tuan-tuan. Namun fikiran sudah mantap. Itulah sebabnya walaupun umur saya 18 tahun, semua dah uban bawah. Bohong, 36 tahun. Kan? Jadi selepas pada itu, peristiwa itu, tuan-tuan, barulah saya dah hati bila Allah dah gerakkan, dah mula mencari kebenaran. Satu demi satu demi satu agama yang saya lompat hanya semata-mata untuk mencari kebenaran. Daripada Hindu lompat pergilah ke Buddha, duduk dalam Buddha dalam 2-3 bulan, pergilah masuk agama Bahai. Agama Bahai tuan-tuan kenal tak? Tak kenal tak? Jaga sikit-sikit dan anak-anak kita kena jaga. Nah, siapa? Agama Bahai ini pecahan daripada agama Syiah. Pengasas dia orang Iran, Abdul Baha nama dia. Dia anggap diri dia ini sebagai rasul yang terakhir. Dalam agama Bahai tidak ada syurga, tidak ada neraka. Itu dia hebat. Syurga pun tak ada, neraka pun tak ada. Allah Akbar. Saya tanya dekat dia, habis yang ada apa? Dia kata dunia ketiga. Saya tanya kat dia, dunia satu pun kita tak tahu tang mana, amai apa dunia ketiga. Mana kita nak cari? Mana dunia satu? Kita tanya. Kerai sikit. Mana dunia satu? Dia kata dunia yang nombor satu adalah suatu kamu di dalam perut ibu kamu. Itu dia ayat itu power. Habis dunia kedua ni hang duduk ni sekarang. Wah, betul juga. Habis dunia ketiga kat mana? Tanya aku tu. Dia tahu jawab, tunggu hang mampu. Dia kata, oi. Yang betul ni kan? Awak marah kah? Kita
Kita tanya dah. Dia kata, dah. Kalau hang nak pergi ke dunia ketiga, hang kena mati. Lepas mati, baru hang boleh pergi ke dunia ketiga. Saya tanya dunia ketiga tu tang mana? Dia tunjuk langit. Tu dia dunia ketiga. Dia kata, kalau Tuhan buka sikit tunjuk kepada hang, confirm hang bunuh diri. Dia kata. Saya tanya pasal apa? Punyalah cantik orang yang tengok dunia tu, confirm dia nak teringin nak pergi sana, dia akan bunuh diri. Dia kata, tu dia punya cantik, tuan-tuan. Last hidayah yang Allah beri kepada saya, buatkan saya tanya balik. Saya tanya dekat mereka, yang Abdul Bahar ni, apa sembah ni, macam mana dia mati? Kan? Dia lahir tahun 1834. Kan? Masa tu pistol dah ada. Dia kata, dia mati kena tembak. Saya katakan mereka, kalau itulah cerita dia, hamba tak boleh sembah Bahar, hamba kena sembah pistol yang tembak dia. Sebab pistol tu lagi punya power, hamba punya Tuhan pun boleh dibunuh. Dia tampak saya kena hari ni, kena esok murtad bahaya apa itu. Murtad boleh tak mau nak pindah agama tu. Allah Akbar. Nah, satu demi satu pencarian. Nah, barulah saya masuk dalam agama Kristian. Hindu, Buddha, Bahai, Kristian 3,5 tahun duduk dalam tu. Esok kalau tuan-tuan tengok poster saya, Muhammad Syah Syamuga bertanding pilihan raya Matangpau, siapa nak undi saya? Kekiak 10 kali. Pokok saya lompat parti, wabok, agama pun lompat satu. Hidup Kristian punya cantik, Allah Akbar, tuan-tuan. Duduk dalam Kristian, hebat kita punya dakwah, tuan-tuan. Pagi malam tak berhenti baca kitab ini, kitab Bible. Nah, Bible khatam habis 1 tahun sekali khatam Bible. Allah Akbar. Pun tak boleh. Pasal apa yang mereka buat itu semua tak betul. Namun di dalam kitab Bible itu ada 1-2 kebenaran yang masih tak terpadam. Antaranya ialah dalam orang Kristian ada satu kalimah yang cukup popular, semua Kristian tahu, yang dikenali sebagai Alpha and Omega. Omega bukan telok Omega. Omega itu Omega ada maksud. Artinya Alpha and Omega adalah dialah yang awal dan dialah yang terakhir. Mereka kata Nabi Isa adalah Alpha and Omega. Dialah yang awal dan dialah yang terakhir. Takkan ada seorang Nabi selepas pada Nabi Isa alaihissalam. Kalau itulah yang benar, kenapa di dalam kitab Bible itu 2 kali Nabi Isa alaihissalam sendiri mengaku akan datang seorang lagi Nabi selepas pada dia. Dia panggil semua sahabat dia bagi tahu dekat sahabat dia, tugas dia sudah selesai, dia akan tinggalkan mereka dan dia akan kembali kepada the Father in heaven, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya, kalau kamu tinggalkan kami, pergi siapa yang nak jaga kami wahai Nabi Isa? Dia cakap apa? Nabi Isa kata, jangan risau, Allah akan beri kamu seorang lagi Nabi. Itu dia, satu dah. Lepas tu kali kedua dia bertanya, siapa dia tu? Nabi Isa kata, dia adalah roh kebenaran. Dia ini lebih dahsyat daripada aku. Itu dia, Nabi Isa sendiri mengaku dalam kitab Bible. Yang akan datang ini lebih dahsyat daripada aku. Dia ini adalah roh kebenaran yang akan menguasai sejagat manusia dan sejagat sekalian alam ini. Aku datang hanya untuk Bani Israel, dia kata. Orang Yahudi dah terpesong. Aku datang untuk memperbetulkan akidah mereka. Namun yang akan datang ini lebih hebat, lebih dahsyat daripada aku, dan dialah roh kebenaran. Itu dia. Siapa dia tu kita pun tak tahu. Berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala, hati menarik kita semua mentadabbur lagi apa yang ada di dalam kitab Bible. Muka satu demi satu muka surat kita cari, last jumpa satu lagi peristiwa di mana apabila sewaktu Allah Subhanahu wa taala murka ke atas kaum Nabi Lut. Masa itu Nabi Ibrahim doa kepada Allah, ya Allah, kami kalau boleh kamu bangkitkan seorang Nabi di kalangan kami ini, biarlah dia yang mengajar manusia ini supaya beriman kepada kamu. Dan Allah jawab. Allah kata apa dengan Nabi Ibrahim? Di akhir zaman nanti kami akan bangkitkan seorang Nabi. Nabi Ibrahim tanya, wahai ya Allah, bagaimana kami nak mengenali Nabi itu? Allah kata,
kami akan berikan kepada dia ni kitab, dan kami akan suruh dia baca, dan dia akan jawab, aku tidak tahu baca. Dialah roh kebenaran, dan dialah diutuskan untuk sejagat manusia ini. Itu dia. Allah dah bagi clue kepada kita. Betul tak? Hidayah yang Allah bagi dah jumpa dah clue. Iaitu Nabi ini apabila diberikan kitab dan suruh dibaca, dia akan jawab dia tidak tahu baca. Jadi kita ambil clue tu, cari satu daripada Nabi Adam sehingga Nabi Isa alaihissalam, tidak ada seorang Nabi pun yang suruh dibaca dan dia jawab aku tidak tahu baca. Jadi siapa dia Nabi itu? Masa itulah orang kata hidayah yang Allah beri ini sudah pun menguasai hati ini. Sudah tiba masa untuk kita pergi cari kebenaran. Waktu itulah hati ini gerak sendiri, pergi beli buku Islam, sejarah Islam tingkatan 6, baca, tengok, Allahu Akbar. Bila sampai kepada riwayat Nabi SAW, barulah kita tengok, barulah kita tahu, yaitu apabila malaikat Jibril bawa main wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Apa dia wahyu pertama itu? Tuan-tuan, Iqra, tuan-tuan, bacalah kamu. Nabi jawab apa? Aku tidak tahu baca. Nampak tak apa yang Allah sebut di dalam kitab Bible itu dengan riwayat yang ada pada Nabi SAW, 100% tulis, 100% padan, tuan-tuan. Jadi roh kebenaran yang diceritakan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang Nabi Isa sendiri kata lebih dahsyat daripada aku. Nabi Isa yang punya banyak mukjizat, dia sendiri mengaku roh kebenaran itu lebih dahsyat daripada aku, dan roh kebenaran itu adalah diutuskan untuk sekalian alam ini. Bukan lain, bukan siapa, dialah Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Hari ini Masya Allah kita lupa sudah kepada Nabi Muhammad. No, kita lupa. Bila kita ingat Maulidur Rasul, 3 hari kita melawak Sallallahu Alaihi Muhammad, betul tak? Lepas itu tak ada tuan-tuan, Sallallahu pun tak ada. Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, antara sahabat yang 30 sahabat yang pertama masuk Islam, dia teringin nak sampaikan syiar Islam kepada semua masyarakat Arab seperti mana Nabi sampaikan dakwah. Satu hari dia minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan aku keizinan nak baca khutbah kepada orang yang aku nak sampaikan syiar Islam. Nabi tak bagi. Lepas budak lama tu dia tanya lagi. Lalah kali kedua Nabi bagi juga. Tak apa, hari ni hang baca khutbah. Mereka ni dulu baca khutbah dekat pasar, tuan-tuan. Sewaktu Nabi sewaktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baca khutbah, ada 29 orang Islam yang dengar khutbah tu, dan yang lain semua Yahudi dengan Majusi yang ada. Tapi bila Sayyidina Abu Bakar baca khutbah, dia tengok Yahudi dengan Majusi ada, dia punya semangat macam lain dah. Dia tahu hantar mereka Majusi macam ni, yo apa Yahudi macam ni, mereka tak boleh tahan, semua pakai naik hati. Tiba dia hari itu orang kata Sayyidina Abu Bakar mati dah, tuan-tuan. Muka pun tak nampak. Tiba sampai muka tak nampak, tuan-tuan. Semua pakai ambil Sayyidina Abu Bakar hantar balik ke rumah. Dia kata dia dah mati dah, habis dah. Mak dia semua main tengok memang tak bernyawa. Sampai macam tu dia pukul. Tiba-tiba petang tu Nabi Sayyidina Abu Bakar bangun tahu. Pertama dia cakap apa? Kalau kita bangun amat tidak. Aduh apa? Betul. Tapi Sayyidina Abu Bakar bangun. Dia terus tanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Mai cerita dekat saya, bagaimana keadaan Rasulullah? Di mana Rasulullah? Itulah yang dia carikan. Ibu dia yang tak masuk Islam masa tu mai, hang ingat pasal diri hang sudahlah. Kau selalu ingat pasal Muhammad tu, orang lain semua jangan berpikir pasal dia. Ni mai makan ubat. Dia kata dekat ibu dia, wahai ibuku, aku takkan minum walau setitik air pun, takkan masuk dalam mulut aku selagi aku tak tahu keadaan Rasulullah macam mana. Dia pakat bawa dia pergi ke rumah seorang lagi sahabat itu kelas bagi tahu dekat Sayyidina Abu Bakar bahawa Rasulullah ada di rumah Sayyidina Afwan. Sayyidina Afwan dapat tentang nama dia, ada di rumah dia. Nabi sehat walafiat, tak ada apa. Barulah dia lupa. Itu sahabat mencari apakah sunnah yang sudah tertinggal, apakah sunnah yang belum dibuat lagi. Namun kita cari apakah sunnah yang kita boleh tinggal. Dan Allah Akbar.
beza antara kita dan perkara pertama yang saya kata yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu dia nak buat apa. Dulu dekat apa ada satu cerita dekat mana pendangkan baling kata tahu. Budak perempuan ini dapat tawaran nak pergi sambung belajar kat Mesir. Bapak dia bawa dia pergi kat klinik nak buat medical check up, nak hantar sebelum hantar pergi kat Mesir. Pipi cek tengok, doktor India cek tengok paru-paru berayak. Paru-paru dia berayak. Doktor tu panggil bapak dia beritahu kat bapak dia, "Pakcik, lu punya anak itu paru-paru juga berayak. Lu sebelum mau hantar dia pergi Mesir, dia sudah pergi atas. Tak payah hantar dia pergi mana. Dia 4 bulan, kiam habis." Doktor kata lalu tu kat bapak dia, 4 bulan anak dia akan mati. Bapak dia balik rumah sambil isap rokok dan tak syaropi. Dia kata, "Duk ngaji sini sudah." Dia kata, "Dah kita sakit, kita duduk sini sudah." Dia kata, tu dia. Mak dia pun teriak macam, "Habis dah anak aku yang kena macam ni." Kan? Bapak dia kata, "Wah, kata jangan pergi lah." Bapak dia, "Cik, tahu budak perempuan tu kata apa? Ayah, hidup dan mati ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Biar pilih cek mati bila-bila pun, sama ada mati di sini ke, sama ada mati di sana ke, tak ada apa, kan? Sebab semua ini Allah punya ketetapan Allah." Bapak dia pun tak boleh nak cakap apa, kan? Hantar dia di Mesir. Mengaji Mesir 4 tahun, dapat mumtaz. Doktor kata 4 bulan dia mati. 4 tahun dia duduk sana ngaji, dapat mumtaz, terbaik, balik mai. Bapak pergi ambil dekat airport, masuk dalam kereta. Perkara pertama dia kata, "Abah bawa saya pergi jumpa doktor India tu, nak pergi jumpa doktor tu." Bapak dia sekali lagi isap rokok dan kata, "Tak sah, kita balik rumah." Dia kata, "Dah, cik nak pergi tengok dia juga." Oh, kata jangan-janganlah, jom kita balik rumah pergi tengok ibu. "Dah, saya nak pergi." Ish, ketegaknya budak ni. Doktor tu lepas 4 bulan mampu dah. Bapak dia kata, rupanya doktor tu yang mati dulu. Budak tu alhamdulillah sihat walafiat. Pasal apa? Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun suatu mak saya kata, "Hang keluar daripada rumah ni, tuan-tuan." Mula-mula saya menengok dekat Suruhanjaya dulu. Kedai kafe internet lengkok pi. Van kilang kena tarik tak payah. Kereta Wira, masa tu siapa pakai Wira? Allah Akbar, 9 tahun dulu kira orang kaya. Wira kena tarik, Allah Akbar tuan-tuan. Tak ada apa, kerja pun tak ada, duit pun tak ada. Balik rumah, lepas pada seminggu 2 minggu pergi cari kerja, tak ada kerja. Balik rumah, nak makan nasi. Surat daripada Jabatan Agama Islam sampai dah. Berkali-kali berbuih mulut saya habaq mereka, "Tolong jangan hantar sebarang surat ke rumah saya." Mereka tertegak, tak dengar juga. Hantar juga surat pergi ke rumah saya. Kantoi hal itu saya tuan-tuan. Surat apa? Muhammad Syah, kami akan adakan jamuan hari raya, sila hadir dan kamu akan dapat sanggup hati. Tahu dia, telefon bagi tahu lah, kita pun tahu. Hantar surat pi. Surat dapat kat siapa? Adik saya. Adik saya pergi bagi kat mak saya, nak masuk rumah, punyalah lapak masuk. Mak kata, "Hang tunggu sana." Hang sumpah sekarang, hang masuk kan tak masuk Islam lagi. Dan mak semua sumpah, kita pun sumpah saya masuk Islam dan mak kata, "Hang anak tak berguna, hang tak kenal ibu, hang tak ni, hang tak itu. Keluar daripada rumah sekarang." Tapi sebelum itu tuan-tuan, saya apabila dah masuk hidayah dah penuh, sewaktu sebelum saya nak pergi mengucap syahadat tu, hari ini saya nak pergi mengucap, saya masih ingat ibu saya tak pernah saya tengok menangis. Hari itu naluri seorang ibu, seumpama dia tahu lah, dia pegang paha saya tak bagi saya keluar dari rumah tuan-tuan. Ini cerita benar saya kata. Dia pegang paha saya. Mak dah rasa hang dan lain, hang macam jauh daripada mak, dia kata. Tangisan ibu tuan-tuan percaya, betul, sumpah saya kata. Saya tak berani ngomong ni daripada rekod. Tangisan ibu tak halang saya. Itulah orang panggil kuasa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena tahu maksud hidayah. Hidayah apa dia? Orang tak petunjuklah, hanilah, hatulah. Hidayah artinya apa dia? Hidayah adalah keputusan tepat. Itu maksud hidayah. Pasal apa keputusan tepat? Hanya Allah saja boleh buat. Sebab tu tangisan ibu pun tak menghalang untuk saya
buat keputusan tepat. Saya keluar pergi pejabat agama, apa tu saya mengucap kalimah syahadat. Sebab tu Allah berfirman di dalam Quran, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadran Islam." Apabila Allah menghendaki seseorang itu, Allah akan bukakan hati dia seluas-luasnya dan campakkan hidayah ke dalam hati dia sehingga dia masuk Islam. Itulah yang terjadi dalam hidup saya. Masuk Islam, kalau dia hak main ujian semua lebih besar daripada gajah tuan-tuan. Kehilangan satu. Namun berkat kesabaran, alhamdulillah sekarang Allah bagi balik satu kepada saya. Masya Allah. Dulu makan pun tak ada tuan-tuan. Nah, halau keluar macam tu, payah tengok Nabi mana tuan-tuan. Itulah bila saya keluar dengan penuh keyakinan, Allah pertemukan saya dengan seorang pakcik. Pakcik itu bawa saya pergi rumah kedai dia berniaga kedai runcit dekat Lunas. Dia kata, Muhammad Syah, pakcik ada tu store dekat tingkat atas, hang boleh duduk dekat store tu. Nah, tak apa ambil duduk. Nah, saya pun pergi tengok, cari store tu, dia ada sebiji store penuh dengan kotak itulah saya ambil lapik sebagai tempat tidur saya. Dan pakcik itu juga lah yang bawa saya pergi sunat saja. Oh dia, bila dia kata nak pergi sunat, terkejut saya. Bila orang ini tak tahu apa nak jadi. 4 orang doktor sunat saya. Allah Akbar. Habis pada sunat tu dia main tidur, bangun pagi, kotak setiap hari kena tukar. Pasal apa? Darah tak berhenti tuan-tuan. Orang sunat pakai kan pelekat, kita sunat pakai seluar jing tuan-tuan. Macam mana nak lega? 1 bulan setengah dah berlalu tak lega-lega tuan-tuan. Bayang tengok punya sakit. Allah Akbar. Pakcik tu pun dia kata, aku pun pening dah, tak tahu nak buat lagu mana Syah. Awak hang punya lihat macam tu. Dia tanya saya lagu tu. Saya kata tak tahu lah pakcik, sakit tak berhenti pakcik. Dia kasihan punya dekat saya. Dia pergi habaq dekat saudara dia 2 orang main. Seorang perempuan tua dan seorang perempuan yang muda tu dia. Dua-dua tu lah main jaga saya, bagi saya makan ikan haruan lah, itulah ni semua. Lega dah. Lepas lega tu semua, syok dekat hak yang muda tu. Tu dia kan. Kita pun pergilah hak dekat tua tu. Yang tu siapa? Untuk anak saya. Oh, pergilah sembang dengan anak dia. Rupa-rupanya anak dia Kak Jan. Kak Jan kita apa dia? Kak Jan kalau janda muda, Jen tu kalau janda tua. Dia buang lagu tu kan. Rupa-rupanya dia Kak Jan, dia pun janda anak tua. Tu dia punya usik dia kan. Dia kacau dia, perayat dia tak mau juga. Dalam pakai ayat power punya semua kan. Awak tak mau terima aku pasal aku hitam kau kan. Kan pasal aku hitam aku pun nak jadi putih juga. Ayat memang power gila tuan-tuan. Sampai dia lalai cahaya terpaksa terima saya juga. Dia kehilangan suami kan. Saya kahwin buy one free two, beli 1 percuma 2 kan. Kahwin anak dapat anak tiri 2 orang kan. Alhamdulillah sampai ke hari ini dia lah isteri saya, anak pun dah 4 dah. Nah, tengok cara macam mana Allah tolong kita. Pasal apa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara pertama yang kena ada dalam diri kita adalah keyakinan. Dan seterusnya berusaha, ikhtibar sentiasa. Usaha macam mana? Istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tugas kita paling utama yang kita kena lakukan. Istiqamah. Ulama kata apa? Istiqamah. Apa maksud istiqamah? Makin lama makin baik. Itulah yang istiqamah tuan-tuan. Jangan kita duduk diam saja. Ni tak okey, yang tu okey. Takkan main dengan tersendiri selagi kita tak berusaha tuan-tuan. Usaha demi usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Demi Rasul yang tercinta, demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercinta, semua para sahabat mengorbankan macam-macam sebab apa? Mereka berusaha untuk dekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha sentiasa kena ada. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan bersama sesuatu kaum kalau mereka sendiri tidak berusaha untuk mengubah nasib mereka. InsyaAllah
dan yang seterusnya tuan-tuan. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling bersyukur kepada Allah. Inilah yang kita tak buat hari ini tuan-tuan. Saya berani katakan, kita boleh sabar, kita boleh redha, tapi kita tak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, kita takkan salah gunakan, kita takkan sia-siakan. Kalau kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita takkan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita takkan buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kita tak syukur, tuan-tuan, kita manja lebih. Sebab tu Allah kata di dalam, Allah berfirman di dalam surah As-Saba ayat nombor 13. Allah kata apa? Wa qalilun min ibadi yashkur. Amat sedikit hamba-hamba aku bersyukur kepada aku. Nampak tak tuan-tuan? Hari ini kita tak syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Kalau kita bersyukur, saya biasa bagi tahu dalam satu ceramah, bawalah sakinah masuk ke dalam keluarga kamu. Saya sebut lagu tu, kan? Lepas habis ceramah, ada seorang tuan mai, dia kata, hak saya punya bukan sakinah ustaz, hak saya punya rohana. Boleh ke saya sebut sakinah bawa kebahagiaan ke dalam rumah? Dia ingat sakinah tu suruh bawa bini nombor 2. Dia ingat lagu tu. Saya kata Allahu Akbar, dengan terpuang itu satu hal. Saya kata, dah, saya suruh bawa kebahagiaan pergi ke rumah. Oh, lagu tu bah, kita ingat suruh bawa yang nombor 2 pergi kot. Tuan-tuan, apa yang kita lakukanlah dengan secebis keikhlasan. Allah nak tengok apa? Nak tengok keikhlasan daripada kita. Jangan duk berlakon, tuan-tuan. Tak payah berlakon. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Walaupun sahabat kita tak tahu, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tak gaduh nak berlakon, tuan-tuan. Nah, apa perintah Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Yang bermaksud, padahal mereka diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaati perintahnya, serta melaksanakan solat, mengeluarkan zakat, dan demikianlah daripada agama yang lurus dan benar. Allah perintahkan kita untuk buat segala satu itu dengan ikhlas. Namun hari ini ramai yang tak ikhlas dan tidak berbalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masa bermakin lama, kalau saya tu saja jam tak ada di depan, minta maaf, lambat. Kadang-kadang itu bukan kadang-kadang itu PJB, Masai, Kota Masai. Nasib baik dia buat lepas Aisyah 2 jam 15 minit ceramah saya. Oh ya Allah, hari ini semua dah tenang ayat yang dah habis lah. Ini bidang start tetap. InsyaAllah tak apa, saya percepatkan insyaAllah. Dalam 5 minit kita start insyaAllah, masa pun berlalu. Jadi inilah antara kisah-kisah. 9 tahun dah saya masuk Islam, Alhamdulillah. 3 tahun duduk sini, orang buat lebih kurang, dan semua duk cari nak pukul lahan ni lah tu. Dalam berhijrah pergi ke Shah Alam, masuk tahun keempat mengaji, sampai sekarang tak berhenti mengaji. Alhamdulillah, berkat daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhijrah kembali ke Pulau Pinang, datang terus dapat anugerah Taufiq Hijrah tahun sudah, dan seterusnya macam-macam yang Allah berikan kepada saya, macam-macam kejayaan yang Allah berikan kepada saya. Lagi satu saya nak pesan, tuan-tuan, Quran jangan tinggal lagu tutup. Hari ini orang buat apa, pesta sentuh hani, sentuh yang tu benda yang tak ada manfaat langsung. Apa salahnya buatlah satu pesta sentuh Al-Quran dan baca Al-Quran, lebih manfaat. Sebab Al-Quran itulah yang akan datang sebagai penyelamat kita, insya-Allah. Dan Al-Quran jangan tinggal. Orang tanya dekat saya, Ustaz, kalaulah Ustaz kata dalam Al-Quran Allah dah tulis semuanya ada di dalam Al-Quran, saya nak buat roti canai atau apa, ada tak ayat di dalam Al-Quran? Dia tanya saya, dia nak buat roti canai, ada tak ayat dalam Al-Quran? Ada tak dalam Al-Quran ayat nak buat roti canai ke mana? Kan? Saya bagi tahu kat dia, bukan roti canai, roti bergali pun boleh, sup yang buah pun boleh, semua ada dalam Al-Quran. Mana ayat dia? Saya kata surah An-Nahl ayat 43,
fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya kalau hang tak tahu, tanyalah kat depa yang lebih mengetahui. Kalau hang tak tahu nak buat roti canai, carilah mamu kita pergi belajar kat roti canai. Inilah cara Quran mengajar kita. Hari itu kita pergi isi minyak kat chef, minyak habis. Yang jaga kaunter tu seorang budak Melayu Islam kita. Dia tengok saya kata itu tak pakai kopiah, pakai baju biasa kan. Kita kalau tak buka kopiah lah nampak macam lain sikit kan. Tengok color pun tengok kan. Dia pun main dekat kita, dia main kat kita, dia kata macam minyak elek, dia kata. Minyak habis, pandai cakap bahasa Hindu. Dia kata macam minyak elek. Ui, terkejut saya. Belakang saya ada satu apek Cina pula. Dia pergi ke apek Cina, dia kata apek minyak boleh awak. Ui, yang betul dia ni. Hindu boleh cakap, Cina boleh cakap. Hak pergi belakang dia pula seorang putih, Mak Saleh pergi. Sir, minyak finish, dengan slang dia. Oh, dia terkejut kami. Hang patut kena duduk dalam jabatan pelancongan, kita kata. Sebab boleh ambil cakap macam-macam. Nak jadi macam kita, hadlat sekali pergi Tok Arab. Tok Arab pergi kawan pening tak tahu nak kata lagu mana. Pergi dekat Tok Arab, elek dia kata. Tok Arab tak tahu. Dia ambil juga dia buh. Nonton tu dia buh dalam kereta. Dia kata, boleh apa? Dia tu. Dia kata finish. Tak faham. Lalu dia tunjuk tangan. Habis lah. Woi Arab tak faham kau. Habis dia tunjuk. Tok Arab tak faham juga. Lalu dia pergi dekat Tok Arab tu, dia baca Sadaqallahul Azim. Dia baca. Ini yang habis lah tu. Tok Arab pun ambil Sadaqallahul Azim. Dia tak boleh baca. Walaupun ayat yang dia pakai tuan-tuan tak berapa betul, tak berapa kena, namun hari itu ayat itulah yang selamatkan dia. Umpama kalau kita pun baca Quran tak berapa kena pun apa, tapi Allah nak tengok kesungguhan kita. Baca tak baca tuan-tuan. Saya alhamdulillah bukan nak cakap besar tuan-tuan, betul, tapi nak kata saya adalah manusia yang paling banyak kelemahan. Namun sedang berusaha untuk membetulkan kelemahan itu, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan saya daripada kekufuran, kan, yang tarik saya daripada darul kufur dan masukkan saya ke dalam darul Islam. Satu-satunya cara saya buat antaranya saya pelihara solat saya tuan-tuan. Solat tak pernah tinggal. Sebab tu orang kata bila azan datang ke masjid, bukan bila yang doa azan, Allah Subhanahu wa taala yang sedang panggil. Sebab saya tahu Allah hantar hidayah melalui azan saja kepada saya. Datang ke masjid cepat-cepat, duduk, buat sunat dan berzikir sebelum nak mendirikan solat. Barulah kita boleh ucap tuan-tuan. Berapa banyak antara kita main-main masjid, Allahu Akbar, kunci motor dia tidak. Hak muslimat, Allahu Akbar, aku keluar rumah tadi api tutup dah. Sebab fikiran kita melayang, kita tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Sebab tu azan saja baru masuk ke masjid, duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya seorang tuan-tuan, rumah tak jauh, dalam 50 meter macam tu aja. Azan dah, dia pakai baju siap dah, masih dia sembang, masih dia layan TV. Dah iqamah dah pun tu dia duduk lagi dekat rumah. Imam dah baca Fatihah, baru start motor, baru keluar mic imam dah baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Tu dia tak jadi ni. Sakit terlepas satu rakaat, dia tinggal motor dia, lari main masuk dalam solat. Tokoh rukuk, imam rukuk, Allahu Akbar, dia pun rukuk mengatas. Berdebak jatuh rukuk. Bukan dia jatuh tuan, helmet dia jatuh. Kalut punya kalut, helmet lupa buka. Allahu Akbar. Kita jangan jadilah untuk punya kalut tuan-tuan. Jangan buat sesuatu atas kekalutan. Bagi ruang yang secukupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak banyak tuan-tuan. 10 minit saja Allah minta. 24 jam Allah bagi kepada kita. 10 minit dalam satu solat Allah bagi, minta kepada kita. Bagi bila tak ada masalah tuan-tuan. Insya-Allah itulah ciri-ciri seorang Islam yang benar-benar hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata sebelum ini kita pernah melakukan sebarang kekufuran, insya-Allah saya doakan tuan-tuan kalau boleh berhijrah mulai hari ini tuan-tuan. Sebab apa saya kata tuan-tuan?
Masa tak lama tuan-tuan. Hidup dalam 3 hari saja kalau kita tengok betul-betul. Semalam, hari ini, esok. Semalam kata dah, hari ini Alhamdulillah Allah bagi peluang lagi. Allah bagi peluang kepada kita. Untuk apa? Sekurang-kurangnya kita taubat pada hari ini. Kemungkinan esok adalah hari yang terakhir bagi kita tuan-tuan. Kita tak tahu ajal kita macam mana, bila ditetapkan kita tak tahu tuan-tuan. Jadi setiap satu saat yang Allah berikan ini adalah masa yang terbaik untuk kita, untuk mengucap kalimat taubat kepada Dia, kembali balik kepada jalan Allah. Sebab Allah sayang kita tuan-tuan, sayang. Dan umat Islam ini adalah umat yang terpilih dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya yang kata, Nabi yang kata. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Inna Allah yubti dunya liman yuhibb wa man lam yuhibb, walakin Allah la yubti illa liman yuhibb." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah suka dan tak suka. Hari ini keluar tengok orang bukan Islam lebih maju daripada kita, lebih kaya daripada kita tu ada, kan? Lebih kaya daripada kita. Dunia Allah bagi, Nabi cakap. Allah bagi kepada mereka Allah suka, kata suka Allah bagi. Walakin Allah la yubtidin illa liman yuhibb. Akan tetapi agamanya hanya Allah akan berikan kepada mereka yang Allah cintai saja tuan-tuan. Siapa dia? Tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di sini. Itulah agama Islam. Artinya kita ini memiliki kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah jadikan kita Islam. Jangan sia-siakan tuan-tuan. Orang Hindu macam mana Ustaz? Orang Buddha macam mana tuan-tuan Ustaz? Orang Kristian macam mana Ustaz? Begitu banyak agama ada dekat muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Macam mana Ustaz? Apa kata Allah? Adakah Allah terima amalan mereka? Mereka semayang, mereka berpuasa, mereka pun beribadat, macam-macam mereka buat. Mereka pun ada buat kebaikan. Adakah semua amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 85? "Wa may yattaqi ghairul Islam dinan falajubala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menganuti agama lain selain daripada Islam, maka mereka adalah di dalam golongan manusia yang rugi. Masya Allah tuan-tuan. Allah hanya pilih Islam saja tuan-tuan. Syukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Dia pilih kita jadi umat Islam. Dia tak jadikan kita kafir. Saya bagi penyaksian tuan-tuan, Buddha, Hindu, Buddha, Bahai, Kristian, hijrah satu tak dapat ketenangan, tak dapat cari kebenaran itu, melainkan Islam saja. Takkan ada satu agama yang lebih hebat daripada Islam, dan tidak akan ada seorang Nabi yang sehebat Nabi Muhammad SAW. Banggalah atas diri kita sebab kita dijadikan Islam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah moga-moga kita diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dihimpunkan di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon maaf atas masa yang saya ambil ini, dan saya juga mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan ini memberi apa orang kata menguris hati siapa-siapa atau melukakan hati siapa-siapa. Saya minta maaf sebab saya pun masih banyak kelemahan yang perlu saya perbaiki seharian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.